Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni sebenarnya siang tadi saya dah buat live depan balai polis Dang Wangi. Tapi malam ni sahabat-sahabat ramai datang ni. Mereka nak supaya saya beritahu dengan sahabat-sahabat yang berada di rumah, saya berada dalam keadaan baik, alhamdulillah, sihat. Terima kasih di atas doa-doa kalian semua. Hari ini saya rasa sangat beruntung kerana saya rasa peguam saya tadi berujar dengan baik. Sepatutnya saya akan direman selama 4 hari 4 hari dia orang minta ni tuan-tuan Dia orang minta 4 hari. Tapi apabila saudara Logan tadi berujar dengan cukup baik dan dia tidak putus asa, walaupun pihak yang nak menahan reman saya tu 2 orang, seorang inspektor, seorang lagi DSP, tetapi beliau berjaya mematahkan hujah kedua-duanya dengan baik dan akhirnya magistrate mengambil keputusan ataupun hakim mengambil keputusan untuk membenarkan tahanan reman ke atas saya hanya 1 hari untuk mengambil statement saja. Itu sebab hari ini saya telah pun dibebaskan oleh pihak polis dan malam ni dapat bersama dengan sahabat-sahabat dalam sesi santai. Ada apa-apa tajuk yang nak dibicarakan secara khusus? Saya hari ni santai-santai sikit. Jadi kita persilakan. Okay. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Apa khabar Tok? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Nampak kurus ke Tok? Kurus baru 1 malam nak kurus apa. Kalau dulu saya nak beritahu ni malam ni kita cerita hal personal je lah, senang cerita. Dulu masa saya berada dalam kem tahanan Kemunting Kemunting ni makanan yang disediakan ni tuan-tuan, kalau siapa makan makanan yang disediakan oleh pihak Kemta ni, confirm gemuk. Kalau tengok geng-geng kawan-kawan Al-Maunah ni badan semua sasa-sasa sebab dia bekalkan 1 buku roti, jam, mentega. Kalau makan tu je belum campur nasi waktu tengah hari, waktu malam confirm gemuk Jadi apa yang saya buat siapa yang saya buat? Saya tak makan roti ni tuan-tuan Saya tak makan roti ni. Kita biasa bagi pada blok lain. Saya cuma makan 2-3 keping roti, 2-3 keping biskut dengan holik kosong setiap pagi. Yang biasa saya amalkan. Dan pagi saya akan jogging lebih kurang 8 km. Petang saya jogging lebih kurang 4 km. Lepas tu saya main badminton. 6 bulan pertama saya berjaya turunkan 21 kg. Saya pernah kena tangkap 2 bulan. Kali kedua 2 tahun 2 bulan. Daripada 2001 sampai 2003. Jadi itu kawan-kawan kita ni banyak nak tahulah apa yang sebenarnya apa yang sebenarnya berlaku lah malam tadi sehingga hari ini lah. Okey, malam tadi kita tengah live kat dalam ni. Kita tengah live kat dalam ni, tiba-tiba ada seorang pegawai polis datang. Dia masuk, dia tercegat dekat depan tu. Dia nak jumpa saya lah tapi masa tu saya tengah live, jadi saya continue live saya tu. Saya ingat dalam 20 minit ke 30 minit saya tengok dia masih lagi tercegat. Saya pun berhenti live dan saya keluar dan dia beritahu saya ditahan di bawah untuk siasatan di bawah Seksyen 506. 506 ni mengugut tau, mengugut.
Saya pun tanya dengan dia, apa yang saya ugut? Siapa yang saya ugut? Terkejut juga saya kan. Bila masa pula kita mengugut orang kan. Jadi saya pun tak cerita panjang, saya cakap dengan isteri saya, kebetulan dia dah ada dalam kereta dekat si pemandu. Saya minta IC saya. Saya pun ikut dia orang terus pergi ke balai. Dia bawa saya ke balai polis Damwangi. Dan saya tidur lock up 1 malam lah. Sampai balai polis Damwangi, tukar baju apa ni? Bukan purple, orange color. Orange color tu. Kemudian tidurlah lock up. Tidur di lock up. Pagi tadi dia panggil untuk pergi dapatkan perintah reman. Itu baru saya jumpa dengan saya punya peguam. Dan hakim ada daripada Mahkamah Tinggi. Kemudian kita ada 2 orang pegawai polis yang menjadi macam pihak pendakwa lah, yang memohon supaya saya direman selama 4 hari. Tapi saudara Logan telah berujar dengan baik kan. Kerana tuduhan dia tak baca penuh dalam kertas pertuduhan dia tu. Dia cuma sebut, saya kata kalau nak tangkap, kalau berani tangkap, tangkaplah kan. Dia tak sebut yang sebelum tu. Sebelum tu saya kata negara ni ada undang-undang. Kalau tuan-tuan boleh buka balik 28 Oktober video saya sebut negara ni ada undang-undang. Saya memberitahu bahawa kita dapat maklumat daripada kumpulan geng Publica ni, Hamzah Zainuddin dengan Azmin Ali lah culprit dia. Mereka ni merancang nak menangkap Datuk Seri Anwar, nak menangkap Datuk Seri Zahid, dan ada kemungkinan besar juga bosku pun dia nak tangkap kan. Dan bila saya ulas, saya cakap negara ni ada undang-undang, negara ni ada rule of law. Jangan jadikan negara ni macam law of the jungle kan. Boleh tangkap orang sesuka hati macam negara Gestapo. Tak boleh. Kalau nak buat juga, buatlah. Saya cabar. Saya cabar tu betul. Saya ada cabar. Cabar apa? Saya cabar, dia orang buat. Maknanya kalau dia orang teruskan buat, maknanya mereka telah menyalahguna kuasa, menggunakan kuasa politik yang ada di tangan mereka selaku Menteri Dalam Negeri dan Perdana Menteri untuk menangkap orang yang tidak bersetuju dengan dia. Betul, yang tidak menyokong belanjawan yang nak dibentangkan, dan yang ingin melakukan undi tidak percaya ke atas dirinya. So mana ada undang-undang dalam Malaysia ni yang boleh menghalang ahli parlimen daripada menyokong atau tidak menyokong sesuatu undang-undang perbekalan ataupun bajet. Tak ada. Tak ada siapa yang boleh menghalang ataupun mewajibkan kita menyokong. Itu sebab saya cakap, kalau nak salah guna kuasa, nak tangkap orang, nak paksa orang, buat. Kerana, ini saya nak beritahu, kerana, ini saya tak cakap pun, tapi dia orang kata saya mengugut. Kerana kerajaan ni hanya sementara. Besok lusa Muhyiddin jatuh, apa yang dia buat hari ni akan digunakan untuk menentang dia. Maknanya, dalam erti kata lain, salah laku dia ketika dia memerintah hari ni, dia boleh didakwa ketika dia sudah jatuh. Itu yang saya maksudkan. Kalau berani buat, buat. Kerana kalau berani buat, kenalah berani tanggung. Jangan berani buat tapi tak berani tanggung. Itu maksud saya. Yang ini saya nak beritahu. Tidak ada siapa buat report ke atas diri saya. Yang semalam kena ambil tu. Yang semalam kena ambil. Arahan Perdana Menteri ialah supaya IGP bertindak. Dan IGP mengarahkan anggota polis sendiri yang membuat report ke atas diri saya. Jadi hari ini pendakwaan ke atas saya, penahanan ke atas saya memang jelas berniat jahat dan political political move Muhyiddin untuk
mengekang mereka yang menentang beliau. Dan kita juga tahu bahawa hari ini Dr. Mujahid Yusof Rawah, dia juga dipanggil ke Bukit Aman. Bukan ke atas kesalahan baru ni, kesalahan bulan 3 dulu. Kenyataan yang dia keluarkan bulan 3, sekarang baru nak lakukan interview ataupun mengambil keterangan Section 117 kan. Apa sebab dia? Sebab hari ini Muhyiddin berhadapan dengan suasana yang sangat getir untuk meluluskan belanjawan. So sekarang ni dia mula mengugut orang. Dia mula menakut-nakutkan orang. Kalau kau tak sokong, ini yang akan jadi pada kau. Saya ni cuma jadi macam tikus makmal lah kan. Dia tunjukkan, dia tangkap saya dulu. Lepas tu dia tunjukkan Mujahid yang ahli parlimen, bekas menteri pun kena panggil. 2-3 hari ni kita tak tahu siapa lagi yang dia nak panggil. Ni cerita dia. Okey. So tadi Datuk punya tuduhan tu digugurkan terus. Itu macam mana? Bukan digugurkan. Saya beritahu tadi dia mohon nak reman saya. Kita tak boleh reman orang untuk menyiasat. Ini kena faham. Dalam undang-undang ni kena faham Tadi lawyer saya dah berujar dengan cukup cantik. Pihak polis sepatutnya dia dah siasat dulu. Dia dah siasat dulu. Bila dah ada cukup bukti untuk meneruskan dengan pendakwaan, baru dia tahan kita, kemudian dakwa. Betul tak? Tapi masalahnya, dia nak tahan kita untuk siasat, nak tahu apa motif kita. Motif saya ni tak payah nak siasat. Satu Malaysia tahu motif saya tak suka Perdana Menteri membuli parti saya, UMNO. Kerana bila dia buli parti kita, kita pun tak boleh tahan. Betul tak? Kita lawanlah dia. Kalau dia yang kita dah bagi peluang untuk menjadi Perdana Menteri, walaupun parti dia kecil, dia saling menghormati dengan UMNO. Tak adalah kita bantah dia, betul tak? Peringkat awal Datuk Seri Najib pun menyokong dia, betul tak? Tapi apa balasan yang dia beri kepada Datuk Najib? Dia pula nak penjara Datuk Najib, kan? Ini manusia yang tak sedar diri. Bukan setakat nak penjarakan Datuk Najib, dia bully UMNO. Pengagihan kerusi menteri, kursi timbalan Perdana Menteri tidak dilakukan dengan adil. Sabah lagi. Kemudian dia kacau Sabah sehingga berlakunya pilihan raya. Kemudian pilihan raya pula tu dia tipu kita. Dia suruh kita bersama dengan dia. Sekerat jalan dia bawa masuk pula PBS, kan? Dan last kali, walaupun dia dah kata nak bagi kat UMNO jadi ketua menteri, last kali dia rampas juga kursi tu. Jadi sampai bila kita nak membiarkan diri kita dianiaya, ditindas, diperlekeh oleh Muhyiddin? Itu sebabnya saya bangkit menentang Muhyiddin ni. Dan satu lagi yang dia bangkitkan, dia kata saya mengatakan bahawa Muhyiddin ada hubungan dengan bini orang. Ini bukan saya cakap. Ini memang betul. Ini memang realiti. Saya cakap tadi, peguam saya pun cakap benda yang sama. Kalau saya kata Muhyiddin ada hubungan dengan isteri orang, sepatutnya kes itu bukan di bawah Seksyen 506, bukan di bawah Kanun Acara Jenayah. Dia kena bawa pergi mahkamah sivil. Kalau katalah dia malu, sepatutnya dia saman malu saya. Tapi daripada dia saman malu saya, lebih baik dia saman malu Stanley Augustine Clement, iaitu suami kepada Nikaji. Kerana suami Nikaji ini telah membuat satu SD menceritakan semua tentang hubungan Muhyiddin dengan isteri dia. Cerita macam mana dia kahwin, ada kontrak, tentang hubungan suami isteri. Cerita bagaimana Muhyiddin membayar pampasan
RM5 juta kepada Nikaji supaya tutup mulut, jangan dedahkan hubungan mereka. Dan kita pun tahu bahawa mereka masih berhubung di Singapura. Jadi, dan kena faham juga kenapa saya bukan nak membuka aib orang ni, tetapi saya tak boleh tahan dengan mulut Muhyiddin. Kenapa saya tak boleh tahan? Kerana bila dia nak membentuk kabinet, dia tak hormat UMNO. UMNO bagi nyawa kat dia. Parti kecil boleh merasa jadi Perdana Menteri. Sedangkan dulu bila dia dihasut oleh Mahathir, dia dijanjikan jawatan Perdana Menteri. Tapi bila Pakatan Harapan berjaya membentuk kerajaan, Perdana Menteri tak dapat. Timbalan yang dulu dia dah dapat pun, dia tak dapat. Dapat kat Wan Azizah, kan? Tiba-tiba bila UMNO angkat dia jadi Perdana Menteri, dia tak boleh mengiktiraf UMNO. Presiden UMNO dia tak nak bagi jawatan timbalan Perdana Menteri. Alasannya kononnya ada kes mahkamah. Kita nak orang yang berintegriti. Berintegriti apa? Itu yang saya sebut. Kalau nak cerita pasal integriti, adakah Muhyiddin berintegriti? Kita tahu kes dia dengan isteri kepada Stanley Augustine Clement, Nikaji. Boleh Google Nikaji dengan Stanley Augustine. Tuan-tuan boleh tahu, boleh baca tentang apa dipanggil, boleh baca SD yang dibuat oleh Stanley Augustine. Kemudian kita tengok kes yang melibatkan anak dia, kes yang melibatkan projek IIS, Integrated Immigration System. Berapa nilai dia? 3.2 bilion. Pagi petang tadi saya silap sebut 3.2 juta. Bukan, 3.2 bilion. Dikala rakyat disuruh ikat perut, dikala rakyat tak dibenarkan untuk mengeluarkan duit dia orang sendiri daripada akaun satu KWSP, projek untuk anak dia 3.2 bilion selesai. Betul tak? Anak Mahathir 21.6 bilion, gentian optik dapat. Kroni-kroni dia orang dapat projek. Tapi rakyat macam mana? So bila berlaku tidak adil, kita bangkitkan. Janganlah bicara soal integriti kalau diri sendiri tidak ada integriti. Begitu juga, macam mana kamu nak cerita Datuk Zahid tak ada integriti, tetapi dalam masa yang sama kamu mengangkat Menteri Kanan nombor 1 Azmin Ali, yang terang-terang dah ada video dia dengan Haziq, kekasih dia, kekasih gelap dia. Syamsilah kekasih terang, Haziq kekasih gelap, video ada. Yang rakam ni, nak beritahu, yang rakam ni bukan orang lain, Haziq sendiri rakam. Dan nak beritahu, Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas telah pun menerima rakaman ini, rakaman asli dengan alat perakam sekali. Telah dihantar oleh pihak-pihak tertentu ke restoran Rebung berhampiran dengan Bukit Aman. Dari segi bila saya nak beritahu, saya bawa benda ni pergi ke laporan forensik di Indonesia. Saya bawa video ni untuk laporan forensik di Birmingham, di UK, United Kingdom. Pakar ni beritahu dari segi line rambut, sideburn, kening, dagu, mata, chin, semuanya tuan-tuan menyerupai Haziq dan menyerupai Azmin Ali. Ada beza sikit je. Gambar yang kami bagi, Haziq ada misai. Masa berlakunya peristiwa elephant fight elephant, masa tu misai dia dah bercukur. Ni nak beritahu.
Jadi saya nak beritahu, saya nak beritahu dengan sahabat-sahabat yang berada di rumah. Saya membuat perbandingan. Kalau Muhyiddin mengatakan bahawa UMNO tak layak kerana tak ada integriti, saya nak beritahu bahawa kepimpinan PPBM jauh tak ada integriti berbanding dengan kepimpinan UMNO. Siapa dalam PPBM yang ada integriti? Tolong bagi saya satu nama cukup. Satu nama cukup. Mustafa Mohamad. Mustafa Mohamad. Kita bagi duit untuk pengundi luar 34 juta negeri Kelantan. Duit itu akhirnya pergi ke akaun isteri dengan anak dia. 3 kali disuruh siasat oleh pihak AMLA, akhirnya diugut oleh Daim Zainuddin, dia pun menyeberang masuk ke Bersatu. Begitu juga nama Mas Ermiyati, sama-sama disebut bersama dengan Datuk Ahmad Maslan, sama disebut bersama dengan Tan Sri Syarif Hamad, kononnya menerima duit daripada Datuk Seri Najib, daripada kononnya sumber 1MDB. Tapi bila dia melompat tuan-tuan pergi ke Bersatu, tiba-tiba namanya hilang. Adakah tiba-tiba SPRM tak nampak benda ni? Apa sudah jadi dengan mata Latifah Koya? Jadi benda-benda macam ni, saudara, kalau kita tak terangkan kepada rakyat, tak bagi rakyat faham bahawa pendakwaan ke atas kepimpinan UMNO adalah merupakan pendakwaan yang berniat jahat, pendakwaan terpilih dan merupakan apa yang dipanggil sebagai political motivated. Maknanya bermotivasikan politik dengan niat jahat. Kalau kita tak explain benda ni berulang-ulang, maka orang akan beranggapan bahawa pemimpin UMNO memang kotor, pemimpin Bersatu bersih. Saudara, saya nak beritahu bahawa kena dakwa zaman Pakatan Harapan dan zaman PN ini tidak bermakna seseorang itu kotor. Tetapi tidak didakwa tidak bermakna seseorang itu bersih. Kerana telah jelas terbukti orang macam Azmin yang semua orang satu negara ni tahu tentang kes dia, tetapi dia bebas kerana dia tidak didakwa oleh pihak pendakwaan di zaman Pakatan Harapan dan Perikatan yang saya anggap sebagai PH 2.0 ni. Maka tuan-tuan, dia dianggap bersih. Hakikatnya memang tidak bersih sama sekali. Saya rasa cukuplah malam ni, kan? Ini baru keluar lokap, bercakap panjang pula, kan? Sembang santai tu, ini tajuknya sembang santai. Saya nak suruh dia orang ni tanya cerita-cerita santai-santai, kan? Ini sembang santai lah. Datuk, semalam makan apa tu? Semalam? Malam tak makan. Saya sampai-sampai tu 11.30, 12 macam tu, kan? 12 lebih. Tak makan lah. Berapa orang dalam lokap tu? Lokap, kita punya lokap dia tak campur dengan orang lain lah. Kita duduk seorang. Oh, seorang? Pagi tadi makan apa tu? Breakfast apa? Pagi tadi makan TO dengan roti yang macam dekat kem tahanan Kemunting dulu. Jadi tu, apa ni, bila Datuk kena macam ni hari ni, adakah Datuk serik lagi ke? Masih lagi nak teruskan perjuangan ke? Sebenarnya bagi saya lah, kalau di lokap ni, ini Allah Ta'ala nak naikkan darjat kita je. Dan dia orang ni bodoh. Kalau dia orang ni cerdik, kan? Dia orang tak tahan saya. Hari ni bila dia tahan saya, bila mana dia nak berhadapan dengan krisis terbesar, gagal untuk meluluskan belanjawan, hari ni orang dah tahu rupa-rupanya Midin ni Midin Desperado. Midin ni Midin Gestapo. Dia sanggup gunakan polis, kan, untuk menghancurkan musuh-musuh politik dia. Perangai buruk ni hanya ada pada seorang saka yang saya ingat sudah mati. Rupa-rupanya saka tu telah berpindah ke badan Muhyiddin. Tapi rakyat rasa heran kenapa Muhyiddin takut sangat dengan Datuk ni. Apa Datuk punya ancaman pada Muhyiddin? Saya rasa Tan Sri Muhyiddin ni, dia terlalu banyak punah sihat. Lebih kepada punah sihat. Macam tadi
Saya punya statement lebih kurang dalam 15 minit dah habis dah. Sebab semua saya jawab di mahkamah Tetapi mereka tahan saya sebab dia tunggu arahan pihak atas kan. Dia tunggu daripada Huzi pula tunggu daripada IGP dah pastilah tunggu daripada apa ni, tak tahulah KDN ke ataupun daripada Muhyiddin ke. Tetapi punya lama daripada pagi sampai pukul 5.30 petang baru dia benarkan saya untuk keluar. So apa yang Datuk harapkan dalam persidangan yang akan berjalan nanti, MP UMNO ni, apa yang Datuk harapkan? Harapan saya mengharapkan supaya sebaik saja belanjawan ini selesai. Saya minta sahabat-sahabat saya dalam UMNO tinggalkanlah Perikatan Nasional. Tak apa, kita jadi pembangkang sekejap tak apa. Kalau Muhyiddin ni nak balik bersama dengan DAP, biarkan. Biar dia balik kepada asal dia. Memang itulah tempat dia. Dia memang sesuai dengan DAP. Kalau dia nak balik bersama DAP, biarkan. Tapi cukup-cukuplah kita dibuli, cukup-cukuplah kita dianiaya. Kalau UMNO tidak bangkit menentang Muhyiddin hari ini, maka jangan mimpi PRU yang ke-15 UMNO akan dapat memerintah Malaysia. Jangan mimpi. Tok, berkenaan dengan ini sajalah tanya, berkenaan dengan Datuk punya permohonan kembali kepada UMNO. Apa status terkini Datuk? Statusnya macam ni. Biro Disiplin UMNO telah memohon supaya pemecatan saya oleh MT UMNO Februari lepas dibatalkan. Ni jawatan kuasa disiplin UMNO tau, mencadangkan kepada MT UMNO supaya batalkan pemecatan saya. Belum berjaya. Sebab adalah orang yang benci Datuk Najib ni macam Johari Ghani 2-3 orang je lah, tak ramai. Mereka ni membuat bantahan. Jadi saya telah menulis surat baru 28 hari bulan yang lepas ni. Saya telah menulis sekali lagi kepada Presiden merayu supaya mereka menerima cadangan daripada Jawatan Kuasa Disiplin UMNO. Kalau misalnya UMNO tak mau terima cadangan daripada Jawatan Kuasa Disiplin UMNO, sedangkan UMNO dah ada pengalaman pengurusi Jawatan Kuasa Disiplin letak jawatan, saya bimbang takut nanti lambat laun orang dah mula tak percaya dengan UMNO tu sendiri. Saya harap saya lah kan, kalau Muhyiddin pun dia orang boleh terima kan. Kalau Hishamuddin pun dia orang boleh angkat jadi menteri, sedangkan dia khianat kepada parti kita. Kalau apa ni Hamzah Zainuddin, Latif Ahmad, orang-orang yang khianat dengan kita ni semua dia boleh buat baik, takkanlah saya dia orang tak boleh terima kan. Busuk-busuk saya ni, saya cuma tentang kerjasama dengan Mahathir je. Muhyiddin ni saya tentang lepas dia kerjakan Datuk Najib. Kalau dia tak penjarakan Datuk Najib, saya pun tak lawan dia. Saya biar je, saya diam je kan. Lepas tu dia pula nak buat bon jaminan tutup mulut ke atas saya. 2 kali cubaan nak tutup mulut saya ni, nak letak bon. Kalau bercakap je 20,000. Tak ke gila kan. Nasib baiklah Allah Ta'ala bantu, 2 kali ni gagal. Gagal disebabkan teknikal. Dia orang salah alamat rumah. Time saya duduk Kajang, dia dakwa saya dekat Kuala Lumpur, di luar jurisdiction kan. Bila saya dah pindah Kuala Lumpur, dia dakwa saya kat Kajang. Itu je lah saya selamat.
Tadi dia orang tanya, Datuk ni ada banyak alamat ni, yang mana satu betul? Cakap satu je lah, Wangsa Maju je lah rumah aku. Datuk, cukup lah. Cukup lah Besok Datuk. Hari ni kita berehat. Okey, hari ni kita berehat. Jam sudah menunjukkan 10 suku lah. Dah tiba masanya kita balik Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mendoakan saya. Bye bye.